Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari Ahad. So masing-masing mana yang bekerja di hujung minggu ni selamat bekerja. Siapa yang tak kerja hari ni, selamat berehat kat rumah bersama keluarga. Dah dekat pukul 10. Mungkin ramai yang dah makan pagi. Mungkin ada yang tengah bermain-main dengan anak-anak. Mungkin ada yang tengah berjalan-jalan, bercuti-cuti Malaysia kan. So bercuti-cuti, ingat nak bercuti-cuti pun SOP kena jaga. Nak seronok-seronok pun SOP kena jaga. Nak pergi melawat orang pun SOP kena jaga. Tu paling penting. Kita kena ingat, kita nak pergi jumpa orang, ada potensi kita bawa penikuman. Jadi kita cuba hentikan dekat kita sendiri, jaga SOP, InsyaAllah. Happy pun happy, selamat pun selamat kan. So pagi ni saya nak share cerita pasal batu dengan ayam. Okay. So cerita batu ni dia belagak. Sebab apa? Batu ni dekat bawah air terjun. So batu bawah air terjun ni air terjun ni berani kan. So dia belagak sikit lah, sebab pasal duk kerja air terjun tu duk jatuh kat dia, tak pernah jadi apa-apa. Batu tu masih lagi kekal bentuk dia kan. So satu hari ni dia kata kat ayam, ayam, hang ni koman lah. Hang ni nampak je gah, tapi tengok aku batu keras. Hang kena kat aku banyak kali pun aku macam ni juga kan, tak ada berubah apa pun. So satu hari tu ayak ni tak puas hati. Dia kata apa? Okey, tak apa, hang mai pindah duduk tang ni, aku bagi sikit je kat hang. So apa jadi? Batu tu pun dia bergerak, mai duduk dekat tempat yang ayak tu suruh. Ni cerita rekaan batu boleh berjalan, ayak boleh bercakap. Tapi rekaan-rekaan dia pun ada moral tersembunyi daripada cerita ni. So mai duduk satu tempat ni, ayak tu duduk menitik satu titik, kena tempat yang sama kat batu ni. Dia kata kat batu, hang duduk sini diam-diam, aku tunjuk kat hang. Lepas ni kepala hang melekuk. Okey. Tapi hang jangan gerak selama 1 minggu. Okey, batu tu kata okey, fine. Hang nak test aku, nak kata hang power kan. Batu tu kata kat ayak. So batu tu pun duduk dah diam-diam kat satu tempat ni. Dan ayak terjun ni, dia bagi ayak dia menitik satu titik sepanjang masa dekat satu tempat atas kepala batu ni. Batu punya kepala lah, bukan kepala batu lah. So bila jadi macam tu, pelan makin hari start ada rasa lekuk kan. Batu dah start mula sakit dah kepala dia. Duk rasa duk ketak ayak jatuh atas kepala dia kan. Sikit. So apa jadi? Sampai lepas 1 minggu tu, tengok kepala dia dah berlekuk. Lepas tu ayak ni kata, hang tengok, aku baru bagi titik ayak setitik atas kepala hang tiap-tiap hari. Dah berlekuk dah kepala hang. Tu hang nak kata hang ni keras, hang kuat lagi ke? So batu ni pun dengan penuh kemaluannya pun berlalu pergi sambil mengusap kepalanya yang berlekuk tu kan. So moral of the story saya nak cerita kat sini, apa itu kepentingannya kita buat sesuatu perkara tu secara konsisten. Walaupun benda tu kecil, sekecil titisan air yang menitik atas kepala batu tu tadi. Okay. So saya nak cakap kat sini, usaha yang kita buat sedikit demi sedikit tetapi konsisten adalah lebih baik daripada sesuatu benda yang kita buat one off tapi tak berkekalan. Kan, sebab one off lah. Maksud saya benda yang besar kita buat sekali jalan. Benda tu selalunya impact dia takkan bertahan lama, ataupun tak ada kesan pun kadang-kadang. Sebab apa? Sebab macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kita punya minda, kita punya badan dah diprogram untuk kembali kepada benda yang kita selalu familiar, benda yang kita selalu buat lah. Basically kita punya comfort zone. Okay? Bila kita cuba benda baru, kita keluar daripada kita punya comfort zone, so akan rasa tak selesa. So badan kita, minda kita kata, mainlah balik duduk dalam comfort zone ni, tak payahlah pergi keluar. Contoh macam tu. Okay. So nak cerita pasal konsep being consistent. Maksudnya kita buat sesuatu perkara tu berulang-ulang. Okay.
So cerita dia, konsep kalau kita buat graf resistant ataupun resistant dalam bahasa Melayu apa Ustaz? Boleh siapa-siapa tolong Ustaz? Resistant dalam bahasa Melayu apa? Cabaran. Bolehkah kata cabaran? Tak betul. Resistant. Tak apalah, kita cakap resistant dulu. Sekali siapa-siapa nak tolong cakap, tolong bagi tahu saya. So resistant punya level kalau kita selamat pagi. Saya insyaAllah 22 hari bulan insyaAllah 22 pagi saya akan bergerak ke Kelantan. So cakap pasal resistance level punya graf ni, untuk kita buat cuba sesuatu. Okay, ni kalau graf macam ni kan. So resistance level, kita kata contoh dekat sini. So untuk kita buat sesuatu benda melepasi resistance level tu, kita perlukan energi ataupun tenaga untuk melepasi resistance tu mesti atas pada ni. Betul? Tapi secara realiti dalam kehidupan kita ni, kita punya energi halangan. Yes, terima kasih JD. Okay, jadi halangan kita, resistance kita ni, so kita kena ada tenaga yang lebih daripada resistance ataupun halangan ni untuk kita buat sesuatu benda tu. Okay. Dan secara realistiknya, kita punya energi, kita punya tenaga harian kita akan fluctuate, naik turun. Ada naik, ada turun. Saya tak pernah lagi saya jumpa 24 hours orang tu aktif, full of energy. Tak pernah jumpa lagi. Sebab at one point dia akan perlu untuk rehat seketika, energi dia akan turun sekejap untuk recharge, baru naik balik. Okay. So macam tu juga berlaku dalam situasi untuk kita nak berubah ni. So bila kita letakkan kita punya action tu satu yang tinggi sangat, so kita perlukan resistance, tenaga yang lebih besar untuk melepasi resistance tu. So apa yang kita buat, kita kecilkan kita punya perkara yang kita nak buat tu. Macam saya cakap semalam, kita pecahkan kerja yang besar tu pada benda yang kecil. So bila benda kecil ni, dia punya resistance level akan rendah. Okay. So kita punya fluctuation tenaga kita pun boleh cope dengan kita punya energy level, resistance level yang rendah tadi tu. Okay. Saya tak ada whiteboard nak lukis-lukis. Nanti saya order kat Shopee, tak sampai lagi. Nanti lain kali saya buat macam tu, nak tunjuk bagi lagi senang. So antara cara untuk kita nak buat small consistent change ni, macam saya cakap tu lah. Okay. Yang pertama, kalau kita nak buat sesuatu perkara ni consistent, basically we first make it into a habit. Okay, sesuatu benda tu we make it into a habit, and then the habit will make us. Okay, maksudnya macam mana? So bila kita start nak berubah, kita nak buat sesuatu perkara, kita kena buat perkara tu secara konsisten, setiap hari, setiap masa, setakat yang kita boleh lah. Okay. So bila dah sampai satu tahap, ingat tak yang cerita pasal competency level tu? Bila dah sampai satu tahap, kita dah sampai unconsciously competent, perkara tu kita tak payah fikir pun kita boleh buat. Contoh dulu masa kecil-kecil, tiap-tiap pagi bangun tidur, mak ayah akan suruh, bangun pergi mandi, lepas tu gosok gigi semua. Lah ni, masa nak gosok gigi tu nak kena consciously ambil berus gigi, consciously ambil ubat gigi, consciously nak kena letak ubat gigi banyak mana, nak letak ubat gigi atas berus gigi, nak masuk macam mana dalam mulut, nak tonyoh kat mana. Sekarang ni, cuba you tengok you gosok gigi. Ada pernah fikir ke gosok gigi macam mana? Sedar-sedar dah habis gosok gigi dah, kan? Sebab benda tu dah jadi autopilot, dia jadi habit for you. Okay, tu contoh dia lah. Alright. And next time saya akan cuba sharekan cara-cara untuk kita cuba be consistent. Okay. So saya harap perkongsian pagi ni ada membawa benefit kepada anda semua. So ingat cerita batu dengan ayak tadi. So semoga hari ini dilimpahi dengan keberkatan dan keseronokan kepada anda semua. Salam Ahad. Assalamualaikum.